Anda sibuk kerja tapi nak kurus dan tak ada masa nak bersenam. Saya ada satu ubat sesuai untuk anda yang memang busy bekerja. Nak tahu apa ubat tu? Teruskan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel Makan Kurus dan selamat kembali kalau anda pernah datang. Channel di mana saya akan sharekan kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Tapi tak bolehlah makan selalu kan. Adalah masa kita tak makan dan akan ada kombinasi makan dengan tak makan supaya anda tahu konsep dia untuk memudahkan anda menurunkan berat badan walaupun sebusy mana pun anda. Jadi perkongsian kali ini adalah berkenaan dengan ubat kurus. Tapi saya kena disclaimer dulu, saya bukan doktor, saya bukan dietitian. Saya hanyalah seorang rakyat biasa yang nak berkongsi kepada anda macam mana saya berjaya turunkan berat badan saya dengan hanya makan dan tak makan tu. Saya bercerita ni hanyalah dengan pengalaman sendiri dan nasihat ni adalah secara umum saja. Kalau anda ada sebarang penyakit, anda kena berunding terus dengan doktor anda. Okey. Jadi sebelum anda tengok video ni ataupun anda nak tengok lepas ni pun boleh, saya syorkan anda tonton dulu video saya, somewhere link dekat sini, berkenaan dengan punca nombor 1 kegemukan. Anda kena faham konsep punca kegemukan, maka mudahlah untuk anda faham ubat kurus yang akan saya ceritakan ni. Okey, jom kita dive in. Ubat kurus paling berkesan ketika anda sibuk bekerja ni adalah IF. Apa itu IF? IF itu adalah intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Puasa berkala. Itulah dia. So tu yang saya cakap tadi kan, makan tak makan kan. Yang tak makan tu masa kita IF. Jadi itulah ubat kurus yang paling berkesan sebenarnya, at least bagi saya. Sebab saya sangat suka dengan cara ni. Walaupun kita tahan lapar, tapi sebenarnya dalam masa kita tahan lapar tu kita masih bertenaga. Jadi saya akan ceritakan lebih lanjut sepanjang saya share perkongsian saya ni. Saya share tentang IF ni. Okey, dengar betul-betul tau. Saya tak nak anda salah konsep. Okey, apa itu IF? IF ni kita tak makan lah. Okey, kita tak makan dan tak minum. Tapi mesti ada yang cakap kan, alah sama lah dengan diet tak makan kan. Diet yang tahan lapar tu kan. Betul, sama tak makan, tahan lapar. Betul, ada yang cakap tu betul. Tapi kalau anda tak makan tapi amalan pemakanan anda adalah pemakanan yang salah, maka cara ni tak berkesan. Kalau anda tak makan dengan cara yang betul, dengan pemakanan yang betul, maka cara tak makan ni adalah sangat berkesan. Jadi IF ni dia ada dua jenis, iaitu puasa kering ataupun dry IF, dry fasting, ataupun disebut juga satu dunia sebagai Islamic fasting. Untuk kita orang Islam, kita dah faham lah dry fasting ni kita tak makan dan tak minum sepanjang satu tempoh, yang mana kalau bahasa bulan puasa ataupun kita buat puasa sunat tu daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari, waktu tu kita tak makan langsung, tak minum langsung. Itu disebut sebagai dry fasting. Jenis yang kedua adalah wet fasting ataupun puasa basah. Puasa basah ni kita tak boleh makan saja, kita boleh minum. Tapi minum tu tak boleh minum minuman bergula ataupun berkrima ataupun berkrima manis, tak boleh sama sekali. Anda nak minum teh O boleh, nak minum kopi O boleh, nak minum coklat bermak kosong pun tak boleh pasal dia ada gula. So kalau nak minum benda-benda yang selain daripada air kosong tu, anda check dekat dalam isi kandungan dia, check dekat packaging dia, ada tak sugar, ada tak aspartame, ada tak glukos ke, benda-benda macam tu lah, gula-gula sintetik ni ada tak kat dalam tu. Kalau ada, janganlah ambil kan, kita tinggalkan dulu, kita minum kosong saja. Kalau tak tahan juga, carilah pemanis gantian yang tak ada glukosa, yang tak ada sukrosa. Macam contohnya stevia. Stevia tak ada glukos dan juga fruktosa. Saya ambil stevia lah, paling senang sekali. Ramai pun dah tahu stevia tu apa kan. Kalau nak manis, stevia saja yang dibenarkan. Sebab stevia tak akan efek kamu punya body. Dia tak akan buat anda gemuk. Kalau ada yang kata stevia tu buat anda gemuk, saya tak tahulah kenapa. Saya minum stevia selama ni, saya jadi kurus hari-hari, tak ada masalah. Tapi dia bukanlah ubat kurus, dia hanyalah pemanis gantian. Sebab saya orang Terengganu, jadi saya kena makan, saya kena minum benda-benda manis. Saya tak boleh dipisahkan dengan benda-benda manis. So stevia ni telah menyelamatkan saya. Okey, stevia cerita lain, kita nak cerita IF. Okey, so itulah dua jenis IF yang mana keberkesanannya berbeza lah untuk dua jenis ni. Dry fasting ni lagi cepat
keberkesanan compare dengan wet fasting, sebab dry fasting kita langsung tak makan dan minum. Kalau wet fasting kita boleh minum lagi. Jadi keberkesanan dia lambat. Apa yang jadi bila kita buat puasa berkala ni? Dan macam mana kita boleh kurus bila kita berpuasa? Ini kajian sains yang terkini tau. Kalau anda masih percaya hanya bersenam lah boleh buat anda kurus, kalau anda percaya kira kalori lah buat anda kurus, anda buatlah. Anda tak payahlah tengok video saya ni, tak sesuai. Jadi saya ni untuk cara yang berbeza sedikit daripada cara yang lama. Dan saya tak pernah kira kalori sepanjang hidup saya. Saya tengok orang kira kalori pasal nak kurus kan. Kalau makan nasi lemak dah ada 400 kalori. Nak bakar 400 kalori, nak kena jogging selama 40 minit. Dah lah kita ni sibuk bekerja, lepas tu nak kena jogging pula pasal sebungkus nasi lemak, nak buat apa? Tak ke pening dia tu kan. Masa bila nak kurus? Tapi kalau anda nak buat, buatlah. Janganlah kan cakap kita sekat angin pula kan. Buat tak ada masalah. Bersenam tu menyihatkan badan. Jadi apa berlaku masa kita IF? Masa kita IF, bila cukup satu tempoh masa, badan kita akan memberi satu signal bahawasanya kita dah tak ada tenaga. Jadi bila tak ada tenaga, badan kita akan hantar signal ke hati untuk hati kita convert lemak-lemak yang ada dekat dalam badan kita ni untuk ditukarkan menjadi tenaga. Itulah dia sebenarnya intermittent fasting. Kalau anda tak percaya, dekat Malaysia pun kita ada Dr. Norman Norawi, ataupun satu orang lagi Dr. Malinda ke apa, saya tak ingat nama dia, pun bercerita pasal intermittent fasting. Dr. Norman Norawi ni banyak lagi lah cerita dia, memang pasal kesihatan lah. Dia memang, saya pun banyak belajar dengan dia pasal nak menguruskan badan ni. So untuk yang lebih saintifik, anda carilah doktor-doktor dekat YouTube sana. Anda boleh nampak perceritaan tu bila anda tengok, anda kaji, anda cari jurnal-jurnal tu pun banyak boleh dicari secara online pun. Anda carilah dekat online kan, berdasarkan apa yang doktor-doktor tu dah maklumkan kepada kita. Okey, jadi bila kita berpuasa cukup tempoh ni, badan kita akan menukarkan lemak dalam badan kita ni menjadi tenaga. Dan tenaga yang di-convert dekat hati kita tu, tenaga tu dipanggil ketone bodies ataupun jasad ketone. Jasad ketone ni adalah sumber tenaga alternatif yang sangat disukai oleh badan kita, terutamanya otak kita. Otak kita sangat suka ketone bodies. Walaupun kita berpuasa, tapi badan kita akan rasa segar, akan sentiasa segar. Saya boleh tahan, contohnya saya sahur, saya makan 2 biji telur separuh masak dan juga bulletproof coffee. Nak tahu bulletproof coffee, tengok video lain lah. Saya makan 2 ni je, saya boleh tahan sampai buka puasa balik, tak ada masalah pun. Saya boleh lapar tu adalah, mustahil lah tak lapar kan, tapi at least kita berbeza dengan sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni kita banyak makan karbohidrat. Karbohidrat tu lah punca kepada kegemukan, yang mana karbohidrat ni ditukar menjadi glukos, dan glukos ni boleh menyebabkan berlakunya insulin resistance. Nak tahu pasal insulin resistance, klik link kat bawah ni, saya dah share. Punca nombor 1 kegemukan adalah disebabkan oleh insulin resistance. Jadi ketone bodies ni ataupun jasad ketone ni, dia akan menjadi sumber tenaga. Seperti mana glukosa yang kita belajar dulu boleh bertukar menjadi tenaga yang provide tenaga kepada seluruh badan kita, macam itulah juga jasad ketone. Dan proses ni adalah dipanggil proses ketosis, proses di mana badan kita mendapat tenaga daripada jasad ketone. Jadi anda bayangkan, bila anda berpuasa dengan lebih lama, maka akan banyak lemak-lemak dalam badan anda akan dibakar dan ditukarkan menjadi tenaga. Jadi itu yang kita nak, dan ini adalah berdasarkan kajian terkini. Kalau anda tak nak percaya, terpulang, tak ada masalah kan. Tapi bagi saya, dia dah berkesan kepada saya sendiri, jadi tak ada masalah untuk saya teruskan. Dan saya rasa sekarang life saya lagi segar daripada sebelum ni. Saya dah kurang rasa mengantuk lepas makan, saya boleh berfikir dengan lebih cerdas, dan yang paling penting sekali, banyaklah perubahan kepada badan kita ni. Kita lagi segar daripada dulu, lebih bertenaga daripada dulu. Okey, lepas tu bila anda buat IF ni, anda janganlah stres sangat sampai nak sangat kuruskan badan tu kan. Saya pun macam tu juga masa mula-mula kan, memang nak juga achieve badan yang, kalau kita kira BMI tu kan, kita nak juga BMI yang normal daripada obesity ataupun daripada overweight tu kan. Kita tak payah stres, kita relax je, pasal dengan cara ni anda dah tahu dia boleh membakar lemak dalam badan anda, jadi anda relax lah. Contohnya kalau anda buat wet fasting, puasa basah, dia akan berkesan dalam masa 24 jam tu kan. 16 jam anda kena berpuasa, 8 jam anda boleh makan, dan dalam tempoh 16 jam tu, 14 jam pertama tu lah kita nak badan kita detect bahawasanya kita tak ada makanan, kita tak makan sebarang glukos
glukosa ataupun lemak. Dan bila badan detect tak ada sumber daripada glukosa ni masuk ke dalam badan kita ni, maka paras insulin kita akan turun. Itu yang bestnya. Gula dekat dalam darah kita ni dia akan turun. Bila dia turun, body dah tak ada sumber glukosa, maka dia akan carilah sumber tenaga alternatif. So cukup 14 jam badan kita tak terima tenaga daripada glukosa, maka dia akan convert lemak-lemak yang ada kat dalam badan kita ni ditukarkan menjadi jasad keton dan seterusnya menjadi tenaga alternatif kepada badan kita. Dan kita akan masih rasa segar pada masa tu. Kalau anda starting, anda rasa tak macam saya cakap pun, rasa macam letih je kan, itu sebenarnya adalah efek kerana anda dah terlalu lama mengambil karbohidrat. Ni cerita bertahun-tahun lah, bukanlah cerita hari ni makan besok gemuk. Tak, ini cerita yang dah berlaku bertahun-tahun. Macam saya lah, masa saya student, saya tak adalah gemuk sangat, tapi saya makan banyak. Saya start gemuk ni lepas kerja, lepas kahwin lah. Masa tu baru start gemuk. Sebab masa tu baru pintu insulin kita rosak. Nak tahu pasal pintu insulin, dan kena tonton video saya pasal punca nombor 1, kegemukan. Penting, anda kena faham konsep kegemukan. So jangan stres. Dengan cara ni anda boleh makan. Waktu makan tu anda makan lah, tapi jangan makan karbohidrat terlalu banyak secara berlebihan. Anda kena amalkan low carbohydrate high fat diet. Maknanya anda makan sikit karbohidrat, anda lebihkan lemak. Dan lemak ni bukannya punca kepada sakit jantung. Tak ada kajian yang menyatakan bila kita makan lemak menjadi punca kepada sakit jantung. Anda boleh cek dekat internet. Secara online pun anda dah boleh banyak kaji. Kalau tak nak juga, carilah doktor yang specifically faham tentang pemakanan. Jadi bila kita faham konsep, kita akan amalkan low carbohydrate high fat diet. Dan intermittent fasting adalah sangat mudah untuk kita buat hari-hari kalau kita amalkan low carbohydrate high fat diet. Saya akan share juga cara mudah untuk menurunkan berat badan. 7 langkah aja. Saya akan share juga link di bawah macam mana anda boleh buat. Dengan hanya 7 langkah ni, anda boleh makan tanpa rasa bersalah, makan dengan tenangnya, makan dengan gembiranya, tapi anda kurus. Hari-hari anda makan kurus kan? Makan-makan kurus, makan-makan kurus. Tak ke best macam tu kan? Saya suka makan, saya memang suka makan. Dan bila saya dapat tahu cara ni, maka saya dah tak ada masalah untuk saya makan. Sebab saya tahu hari-hari saya makan pun, hari-hari berat badan saya akan berkurangan. Kalau anda tak biasa buat IF ni, kalau orang Islam ni dia dah biasa dah masa bulan puasa tu kan, sebulan tu kita makan, sebulan kita tahan lapar dan dahaga dalam 13 jam macam tu kan. Dan dry fasting ni paling cepatlah berlakunya proses ketosis tadi tu yang menukarkan lemak kepada jasad keton tu. Kalau wet fasting dalam masa 14 jam baru nak ketone bodies tu nak keluar, baru berlaku proses ketosis tu. Kalau kita buat dry fasting, maka dalam masa 8 jam dah berlaku dah proses ketosis tu. Tapi kalau anda tak biasa, anda buatlah dulu wet fasting, puasa basah 12 jam, 12 jam, 12 jam makan, 12 jam tak makan, minum saja. Maknanya kalau anda breakfast, kalau anda dinner pukul 8 malam, anda breakfast lah besok pagi pukul 8 pagi. Jadi dalam masa anda berpuasa 12 jam tu jangan makan, minum je. Tapi sebab kita buat malam tu kita tidur, tak ada masalah lah, kita banyak tidur waktu malam kan. Jadi kita buatlah waktu malam untuk wet fasting ni. Dan anda buatlah minggu pertama, buatlah 12-12. Lepas tu minggu kedua anda upgrade lah sikit 14-10. Tapi anda takkan rasa sangat perubahan badan mengecut pada masa tu. Bila anda dah start buat 16-8, baru start. Minggu pertama pun anda dah nampak dah perbezaan dia. Jadi anda mulakan daripada sekarang kan. Mulai besok, besok lah kan, hari ni akan dah makan dulu, baru first time tengok video saya kan. Besok anda start buat puasa berkala dan kita akan kurus dengan cara yang sihat. Inilah ubat kurus paling natural yang boleh buat kita kurus dengan amannya. Jadi anda mulakanlah dengan ubat kurus yang saya ceritakan ni. Sangat mudah nak buat. Janji anda buat LCHF diet. Kalau anda rasa perkongsian saya pada video kali ni bermanfaat, anda jangan lupa tekan butang share. Share lah kepada ramai lagi kawan-kawan anda yang sama-sama nak kurus. Kita sama-sama menguruskan badan kita dengan cara yang paling berkesan, cara yang paling sihat dan cara yang paling best. Sebab boleh makan dan tak makan masa puasa je. Dan kena ingat, bukanlah nak selama-lamanya pun kita berpuasa ni. Kita puasa, kita target nak capai berat kita yang ideal. Dapat berat kita yang ideal lah, kita amalkan je low carbohydrate high fat diet. Kita dah tak perlu dah nak buat IF lama-lama, tak ada masalah pun. Jadi jangan lupa, kalau anda rasa bermanfaat, anda tekan butang like dan share lah kepada seramai mungkin kawan-kawan anda di luar sana, agar kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian ni. Semoga kita berjumpa lagi untuk video yang lain. Bye.